Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ini, dan kita mengharapkan dengan adanya ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dan istiqamah dengannya, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan hanya Allah sahaja yang mampu melakukan itu semua dan tidak ada harapan kita melainkan kepadanya. Baik, alhamdulillah, kita sambung balik pelajaran kita berkaitan dengan tafsir, yang mana kita berada di dalam surah An-Naba, surah dalam juzuk Amma, yang mana ianya merupakan di antara surah-surah yang besar membicarakan tentang keimanan kita kepada Allah yang berkaitan dengan keimanan hari akhirat. Jadi pertama sekali saya akan baca surah ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini? Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangunkan di atas kamu 7 lapis langit yang kukuh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari, dan kami turunkan dari awan air yang bercurah-curah supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Baik. Pertama, surah An-Naba merupakan surah Makkiyah. Apabila kita membicarakan surah Al-Makkiyah, ia merupakan surah yang diturun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar perkara tersebut. Kalau di surah Madaniyah adalah surah selepas hijrah. Kalau Makkiyah surah sebelum hijrah. Kalau Madaniyah itu turun di Mekah pun dia tetap dikatakan Madaniyah. Seperti surah, ya, seperti ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum.
dinakum. Ya, itu turun di Arafah. Tetapi dia tidak dipanggil di surah Makkiyah, tetapi dipanggil surah Madaniyah kerana dia turun selepas hijrah. Baik. Jadi dalam membahaskan ulama membahaskan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah penekanan adalah penekanan tauhid. Penekanan dia adalah penekanan akidah. Oleh kerana itu penekanan ini penekanan yang asas kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, bukan main-mainan. Ia merupakan satu tekanan dalam bentuk ilmu yang mana ianya perlu dipasakkan bersungguh-sungguh. Kerana itu kita menyaksikan dalam siri penekanan Rasulullah SAW pada peringkat sebelum hijrah ini, Allah turunkan ayat-ayat semua berbentuk akidah. Hatta kita saksikan ayat ini pun berbentuk tauhid, membesarkan Allah. Ya, kita mungkin tak perasan disebabkan kita tidak menghayati dengan secara betul. Tetapi ayat-ayat, bila disebutkan ayat-ayat Makkiyah, ayat ini adalah ayat akidah. Ayat-ayat yang menekankan tentang akidah, akhlak, ya, yang mana ianya ditekan dengan bersungguh-sungguh. Oleh kerana itu muncul para sahabat dengan cara kehidupan mereka adalah kehidupan akidah, generasi akidah yang unik, dan mereka itu diuji mereka tetap berdiri teguh. Ya, kerana apa? Kerana akidah ini ditekankan. Berbeza dengan surah yang diturunkan di Madaniyah, di Madinah ataupun selepas hijrah. Penekanan itu masih lagi ditekankan dalam bab tauhid, bab akidah. Namun begitu hukum hakam dah mula turun yang berkaitan dengan hukum hakam. Tak kiralah hukum solatnya, hukum puasanya, hukum zakat, semuanya turun ya selepas berlakunya hijrah. Jadi oleh kerana itu bila kita menyaksikan surah An-Naba, yakni berkaitan dengan peristiwa besar, ialah berkaitan dengan akidah ummah yang berkaitan dengan beriman hari akhirat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita membicarakan tafsir ini, pertama sekali penekanan yang perlu kita tekan pada diri kita ni ialah beriman dengan risalah Al-Quran ini. Beriman dengan Al-Quran ini. Selagi kita tak mantapkan iman kita pada Al-Quran, kita akan memandang Al-Quran ini remeh macam biasa je. Ya, kita tak mau begitu. Kita nak Al-Quran ini, bila kita disebutkan Al-Quran, ya, bersemangat kita. Bila kita sebutkan Allah, kita dah bicarakan seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, gementar hati itu kena ada. Ini dia akidah. Ya, masalah akidah kita perlu dimantapkan. Pertama, beriman dengan ayat Al-Quran, kerana ayat Al-Quran ini bukan ayat main-mainan. Allah turunkan. Para sahabat mempertahankan Rasulullah sehingga mati syahid. Gugurnya mereka kerana mempertahankan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Oleh kerana itu kedudukan Al-Quran begitu tinggi. Kita saksikan kedudukan Al-Quran di kalangan para sahabat begitu tinggi. Hatta seseorang itu bila habis surah Baqarah, nilaiannya, kualitinya terlalu dahsyat. Kerana apa? Kerana mereka, kaedah mereka dulu mempelajari Al-Quran ini, pertama mereka beriman. Kemudian mereka cuba membaca dan menghafalnya. Ya, membaca dan menghafalnya. Kemudian mereka cuba beramal. Ya, dan berdakwah ke atasnya. Oleh kerana itu orang yang habis surah Baqarah kedudukannya tinggi. Berbeza dengan masyarakat kita pada hari ini. Kadang-kadang habis Al-Quran satu. Quran tu 30 juzuk, tetapi kita saksikan Al-Quran itu tidak berfungsi. Ini berbahaya. Ya, kenapa berbahaya? Kerana Rasulullah ada menyebut kedudukan orang-orang yang meletakkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak ada hafalan mereka itu hanya hak kerongkong saja. Dari sudut praktikal tidak ada. Dan misalan itu diberikan kepada kaum Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi kita akan membicarakan surah An-Naba. Pertama, surah ini berkaitan dengan beriman kewujudan atau berlakunya hari kiamat. Dan kita telah bicarakan dalam bab-bab keimanan, terutamanya beriman dalam sudut iman, rukun iman yang 6 ini, mesti kita ada dalil. Mesti kita mengikut dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah sahihah. Ya, ini kaedah yang tidak boleh lari. Beriman mengikut Al-Quran dan As-Sunnah sahihah ataupun hadis yang sahih, mengikut penafsiran 3 kurun yang terbaik.
Kerana beriman dengan hari akhirat ini dia tidak boleh menggunakan akal fikiran. Beriman dengan hari akhirat ini tidak boleh dimasukkan hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis dhaif. Tak boleh, kerana ianya beriman dengan satu perkara yang besar. Yang kita beriman kerana kita nak pergi ke sana. Kita beriman kerana kita akan duduk di sana. Oleh kerana itu, bila kita membicarakan hadis-hadis berkaitan dengan dunia menjelang kiamat, dunia selepas kiamat, peristiwa alam barzah, tidak boleh digunakan hadis-hadis dhaif. Apatah lagi kalau kita guna hadis palsu. Kerana apa? Kadang-kadang kita cuba beramal kerana kita tahu apabila kita dengar hadis begitu menceritakan kedudukan di alam barzah, kita cuba nak larikan dari siksaan-siksaan alam barzah, lalu kita cuba mengikut hadis-hadis yang disampaikan. Alangkah malangnya bila hadis-hadis yang disampaikan itu tidak sahih. Ya, apa yang kita sangka di alam kubur yang dapat menyelamatkan kita, lalu kita beramal, tiba-tiba hadis itu tidak sahih dan dia tidak berlaku di alam kubur. Kita akan rugi dalam bab yang begitu. Begitu juga dengan peristiwa-peristiwa di mahsyar sana. Beberapa perkara yang boleh mendatangkan lindungan arasy ar-Rahman misalan, ya, yang menyebabkan 7 kelompok besar yang mendapat lindungan arasy ar-Rahman. Hadis sahih, maka kita beramal. Tetapi bila kita dapat di antara hadis-hadis palsu yang mana orang awam dia tak tahu dia beramal, berarti dia beramal dalam bentuk kekosongan. Oleh kerana itu, ya, kewajipan kita menuntut ilmu untuk mencari kebenaran. Oleh kerana Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga, terutamanya dalam berkaitan dengan ilmu akidah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berusaha untuk menjadikan diri kita orang yang berilmu, kerana agama ini bukan mengikut tok guru, tok syekh, tetapi agama ini mengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kefahaman yang betul mengikut 3 generasi yang terbaik. Baik, kita mulakan dalam ayat ini. Apabila Allah memulakan dengan kalimah amma yatasaalun, ya, pertama kita beriman dengan Al-Quran. Apa juga kalimah yang Allah turunkan, kita beriman mesti ada perkara yang penting untuk disampaikan. Apabila Allah mengatakan tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, ya, Allah berfirman mengingkari orang-orang musyrikin yang bertanya tentang hari kiamat sebagai bukti pengingkaran mereka terhadap kepastiannya dengan firman amma yatasaalun, yakni perkara apakah mereka pertanyakan, iaitu tentang perkara hari kiamat yang merupakan berita besar agung menakutkan, ya, kepada kita. Orang kafir Quraisy dia tidak beriman dengan hari akhirat. Bukan kafir Quraisy sahaja, bahkan orang-orang kafir mereka tidak beriman dengan kewujudan kebangkitan hari akhirat. Bahkan kita menyaksikan keimanan mereka pula kadang-kadang bercanggah. Di antara keimanan mereka tentang kebangkitan semula ini adalah macam kita melihat kepercayaan sebahagian daripada golongan Hindu. Seolah-olah selepas 100, 200, 300 tahun, maka kehidupan semula itu akan berlaku melalui tubuh orang lain. Roh yang dimatikan pada hari ini akan bangun setelah 300-400 tahun yang akan datang. Jadi ini di antara konsep keimanan mereka. Dan keimanan bagi golongan-golongan yang lain juga, mereka tahu itu pasal kepercayaan orang-orang yang terdahulu. Misalan, mereka sanggup mati, mereka sanggup meletakkan harta-harta mereka bersama mereka. Kerana apa? Kerana kepercayaan mereka, kalau aku kaya kat sini, kat sana pun aku kena kaya juga. Itu keadaan mereka letakkan harta, ditanam bersama dengan mereka. Jadi kepercayaan tu ada, tetapi cara percaya tu bermasalah. Dan sebahagian manusia ini, mereka tidak percaya dengan kewujudan hari akhirat. Ya, bila mereka tidak percaya kewujudan hari akhirat, di sana akan timbul banyak masalah. Dan kita, kedudukan kita bagaimana? Kita percaya tak hari akhirat? Itu satu persoalan pula, kan? Kita percaya, tidak dinafikan di kalangan kita umat Islam ini, boleh kata semua bila dah mengaku Islam percaya dengan kewujudan hari akhirat.
Tetapi disebabkan kedatangan hadis-hadis yang tidak sahih, kepercayaan hari akhirat itu bertukar dalam bentuk yang mereka sangka, seperti mana yang disebutkan asar-asar yang tidak sahih. Itu yang jadi na'udzubillah min zalik. Beriman dengan cara itu disebabkan hadis-hadis palsu, kita beriman, maka kita telah beriman dengan cara yang tak betul. Na'udzubillah min zalik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada mereka semua. Apabila kita beriman tidak mengikut cara yang sebenarnya, maka disitulah akan datang penyelewengan. Misalan kita bicara tentang kematian kita. Kita akan mati insya-Allah, ya. Betul. Oh, macam takut je. Okay. Kita akan mati insya-Allah. Tetapi kebangkitan sewaktu kita di alam barzah macam mana? Memang secara kasar tak ada siapa yang boleh membicarakan. Tetapi bila datang cerita-cerita yang dibawa oleh tok nenek kita ataupun daripada sumber-sumber yang tidak sahih, itu yang kita dengar. Apa yang berlaku bila bila seorang itu mati, bila nak masuk hari raya, maka roh-roh itu akan balik. Kan pernah dengar kan? Roh-roh itu akan balik pada hari raya. Kenapa dia nak balik? Kan? Satu, kenapa dia nak balik? Yang kedua, mana sumbernya? Okey? Roh-roh itu akan balik. Ya, kenapa? Kerana hari raya nak makan lemang ke apa ke? Okey? Ini merupakan penyelewengan dalam menceritakan benda-benda yang ghaib. Sedangkan kita tak akan jumpa walaupun satu hadis ya berkaitan dengan roh pulang pada hari raya. Tak ada. Tetapi ianya menjadi kepercayaan kita. Ya, menjadi kepercayaan masyarakat kita yang mana dia merosakkan fahaman ini. Ya, merosakkan fahaman ini, mulalah datang perkara-perkara yang baru dari sudut i'tiqad yang bercanggah. Jadi itu di antara contoh. Dan kita bagi contoh lain pula. Yang beriman dengan hari akhirat, misalan, ya, kita nak dapat, memang tidak dinafikan, kita nak yang terbaik. Di padang mahsyar tu, permulaan kita dibangunkan itu dah menunjukkan kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Bila kita dibangunkan di mahsyar itu yang Allah sebutkan, ya, seperti biji benih dibangunkan, maka kita menyaksikan siapa dulu yang memakai pakaian. Maka sudah tentu seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah, Nabi Ibrahim yang akan memakai pakaian dahulu dan para nabi sudah pasti. Maka dengan adanya pakaian itu menunjukkan orang itu adalah orang yang terbaik. Tidak dinafikan. Orang itu adalah orang yang terbaik. Kemudian dia muncul peluh-peluh yang keluar dari tubuh badan kita. Ya, bagaimana kedudukan peluh tersebut? Ya, mengikut amalan-amalan. Jika kita tak ada peluh pada ketika itu, kita termasuk orang yang baik. Itu jelas daripada hadis-hadis yang menceritakan kedudukan-kedudukan. Jadi kita berdiri bersama dalil. Dalil mengatakan ada Arash Ar-Rahman menjadi pelindung, syafaat-syafaat daripada surah Baqarah dan surah Ali Imran. Apa lagi syafaat-syafaat yang tertentu yang ada dalil. Tiba-tiba misalan, maaf kata, seorang ya lelaki itu mengatakan kepada isterinya ya untuk mendapat syafaat bagi isteri yang inginkan syafaat, apa dia, payung emas di akhirat. Ya, nampak tak? Disebutkan payung emas di akhirat. Siapa yang tak nak? Ya, tetapi penggunaan itu adalah melalui hadis palsu, penipuan terhadap kehidupan di akhirat sana. Ya, dengan cara ya seorang isteri membenarkan suaminya kahwin dua, maka dapat apa, Abu Muaz? Payung emas. Palsu. Keadaan palsu digunakan semata-mata kepentingan dunia dan menipu di alam akhirat sana. Dahsyat. Kedudukan mereka ni dahsyat. Mereka akan dipertanggungjawab di depan Allah. Oleh kerana itu, beriman kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah sahihah, wajib dan tanpa berubah. Ya, jangan kita gunakan akal untuk membicarakan alam-alam ghaib yang begini. Tidak boleh. Akal kita sakit. Akal kita ni tidak mampu untuk membicarakan persoalan yang ghaib. Ini kan masalah COVID pun kita tak mampu nak membicara pada peringkat awal dahulu. Ya, ini kan pula persoalan yang lebih besar yang mana kita memerlukan dalil. Baik, kita telah bicarakan kedudukan orang-orang yang beriman pada zaman itu dan zaman sekarang. Dan bahkan kita menyaksikan bagaimana Allah menceritakan kedudukan orang yang beriman kepada hari akhirat dengan cara yang betul dan cara yang tak betul. Seperti mana yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi. Cuba buka surah Al-Kahfi.
Surah Al-Kahfi surah yang ke-18, juzuk 15. Okey, kisah dua orang ni, ya, kisah dua orang. Ayat yang ke-36. Okey. Kita baca daripada ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudidtu ila rabbi ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan dia memasuki kebunnya sedangkan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan keangkuhan dan kekufuran ia berkata, aku kira kebun ini tidak bisa binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Nampak tak? Keimanan dia dalam bentuk yang salah, ya, yang dia menyangkakan bahawa dia hidup senang di dunia, di akhirat nanti confirm dia hidup senang. Ini adalah satu perkara yang bermasalah bagi orang-orang yang tidak mengikut rentak keimanan seperti mana yang Rasulullah ajar. Sedangkan ayat yang lain di atas tadi dia mengatakan, ya, dia masuk dalam keadaan kufur, angkuh, dan dia menafikan, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Nampak tak? Dia tak percaya kepada kedudukan hari kiamat. Tuan-tuan dan perempuan, kedudukan beriman dengan hari kiamat ini adalah asas di antara asas yang penting. Bukan sekadar beriman, kita ada perasaan takut, gerun dengan kedudukan hari kiamat. Kadang-kadang jiwa kita ni keras, kita kena paksa untuk beriman dengan hari akhirat, hari kiamat, supaya ada ketakutan. Kerana dalam hadis-hadis Rasulullah banyak menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, apa? Falyaqul khairin aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka kena hormat, ya, tetamunya. Kena muliakan tetamunya. Dan banyak hadis dikaitkan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Karena kalau tidak ada kedua-dua perkara ni, dia tidak akan berfungsi baik dalam keimanan kita. Okay? Dan keimanan kepada Allah dah kita terangkan, sehingga jiwa kita bergegar bila menyebut kalimah Allah itu tanda keimanan kita baik. Okey, kita lihat. Apabila golongan musyrikin mengatakan, ya, tentang beriman dengan hari akhirat, mereka tidak mahu beriman dengan hari akhirat. Itu pasal Abu Lahab sewaktu Rasulullah berdiri di Bukit Safa, apa dia katakan? Ya, aku nak menceritakan kamu tentang kewujudan hari akhirat sana. Di sana ada hari berbangkit. Apa Abu Lahab buat? Abu Lahab menentang. Ya, dia menentang. Dia tak menentang kalimah Allah itu, tetapi dia menentang tentang berimannya hari akhirat. Sampai dia buat begini kepada Rasulullah. Ya, dah kita terangkan simbolik yang ditandakan begitu kepada Rasulullah. Apa maksud dia? Kalau kita tak ada apa-apa, kan ada, tak ada. Ya, kita kalimah lain baik, okay, lagi apa? Itu je lah good, apa lagi? Modern punya ni, apalah, ada ke? Okey. Itu kalimah-kalimah kita. Tetapi kalimah ini bagi orang-orang Arab pada ketika itu, bahkan waktu kami di Pakistan dulu, kalau kalimah begini, maksud dia celaka. Ya, kalimah ini celaka. Ini mengisyaratkan bahasa tangan pun akan dihisap di depan Allah. Ya, bahasa mata pun, ya, kita genyit kat siapa tu pun dihisap depan Allah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya,
Bila mereka itu lalu, bila orang mukmin lalu depan mereka, mereka bergenyit-genyit mata. Semuanya akan disoal di depan Allah. Main tu. Ya, Abu Talha, baik-baik, jangan genyit sebarang orang. Okey. Mata selalu kering, pakai ubat. Okey. Baik, nak menceritakan kepada kita, bahasa tangan merupakan satu bahasa yang boleh membawa ke dalam neraka. Apabila Abu Lahab tunjuk begini, celaka, dua tangan, celaka kamu. Ya. Kalau tidak ada makna, masakan Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Oleh kerana itu, ya, kerana sebab itulah dia menentang Rasulullah, tabballaka sairil yaum. Ya, maksud dia celakalah kamu saat kamu saat kamu dilahirkan sampai hari kamu ni, ya, diutus menjadi rasul. Tu dia. Sedangkan itulah tangan dia yang bawa Rasulullah tu, ya, hari kelahiran tu dia angkat Muhammad, dia pusing kat Kaabah tu nak bagi tahu, ya, tentang lahirnya anak saudara aku lelaki ni, anak yatim ni, ya, kepada masyarakat Quraisy. Dan pada hari diutuskan Nabi, dia menentang sehabis-habisan. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Ya, cinta kita kepada Rasulullah kena mengikut cara yang betul. Baik. Jadi di sini kita lihat Allah menceritakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar yang mana mereka perselisihkan tentang hal ini, ya. Kemudian Allah katakan kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Satu kalimah yang diulangkan merupakan kepastian bahawa kamu akan berhadapan dengan hari itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari itu adalah hari yang menakutkan, yang kita semua akan berada di sana, tidak dinafikan. Semua kita. Tetapi kedudukan kita ni di sana yang menjadi isunya. Kita tak tahu adakah kita ini di kalangan hamba-hamba Allah yang terpilih ataupun tidak. Beramal. Tuan-tuan dan perempuan, teruskan amalan. Kerana hari itu dia tak tahu siapa, tak kira siapa. Kamu ustaz ke, kamu bukan ustaz ke, kamu siapa? Siapa yang beriman, maka orang itu yang terbaik dan beriman mengikut cara Rasulullah. Kalau beriman tidak mengikut cara Rasulullah, maka dia tidak dimasukkan di kalangan orang yang terbaik. Ingat tu. Kenapa? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan para sahabat beriman, maka mereka akan mendapat petunjuk. Ini asas kepada kita, tuan-tuan dan perempuan. Apa juga bidang kita, duduk sebagai khalifah, yakni fardu kifayah, buatlah. Tak menjadi masalah. Kerana itu adalah amalan yang akan diterima oleh Allah bila akidah kita betul. Bila fardu ain ini clear, maka ianya akan berharga. Tetapi kalau fardu ain kita tak clear, masalah tauhid kita tak clear, masalah akidah beriman kepada hari akhirat tak clear, ingatlah fardu kifayah kita tidak akan memberi kesan apa-apa. Abu Talib, seorang lelaki yang mempertahankan Rasul, mempertahankan Nabi kita. Di saat orang boikot, Abu Talib bersamanya. Di saat orang melakukan kejahatan terhadap Abu Talib ke atas Rasulullah, Abu Talib akan mempertahankannya. Tetapi bila dia tidak beriman, tuan-tuan kena faham, bila seorang itu menyokong seorang para nabi, kedudukan dia tinggi di sisi Allah sebenarnya. Tetapi sayang, Abu Talib tidak mahu mengucap dua kalimah syahadah, akhirnya dia mati dalam kekufuran. Namun begitu dia mendapat azab yang paling ringan di kalangan orang kafir. Ya, masih lagi diberikan keringanan. Berbandingkan apabila kita dah tahu itu Rasul, kita tak beriman mengikut cara yang Allah dan Rasul ajar, maka disitulah akan datang masalah yang besar, kecelakaan yang akan ditimpakan di padang mahsyar nanti. Saya nasihatkan, tuan-tuan dan perempuan, teruskan belajar bagaimana kita nak mengenal pencipta kita, yakni Allah.
Bagaimana kita kena beriman kepada Allah seperti mana yang Allah katakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan para sahabat beriman, mereka akan dapat petunjuk. Tutup kalimah itu. Tidak ada siapa yang boleh bagi petunjuk melainkan Allah. Dan berimanlah cara beriman kepada Allah. Ini kita berhadapan dengan masalah. Masalah beriman dengan Allah pun kita tak mau ikut Rasulullah. Ini penyakit kita. Ini penyakit kita. Taksub yang membuta tuli. Kita diarahkan beriman mengikut cara Rasulullah. Kita tak nak. Kita nak beriman cara falsafah. Kita pun hairan. 3 generasi yang terbaik ini, ya, golongan salafus salih yang telah diiktirafkan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah di zamanku, Rasulullah dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, tabi'in, anak murid kepada sahabat. Thumma alladhina yalunahum, tabi'in, anak murid kepada tabi'in. Mereka generasi yang terbaik yang menjadi contoh kita. Sudah tentu 3 generasi ini adalah terpilih di sisi Allah, apatah lagi generasi yang berada di zaman Rasulullah. Confirm tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat kerana mereka telah diletakkan kalimah radhiyallahu anhum. Tetapi sayang, kita tidak pernah mengagungkan Rasulullah dengan cara yang betul. Kita tidak pernah mengagungkan para sahabat dengan cara yang betul. Apabila kita masalah tauhid saja, beriman kepada Allah, kita dah lari begitu jauh. Dahsyat, ya. Kita dah lari begitu jauh. Kenapa berlaku begini? Kerana tidak dinafikan kejahilan. Yang kedua, kerana kita tidak berusaha nak mengenal pencipta kita dengan cara yang betul. Dan ketiga, terdapat orang-orang yang dikatakan dalam hadis penyeru-penyeru ke pintu neraka. Berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, masalah akidah adalah masalah besar. Masalah yang akan menentukan syurga dan neraka. Salah akidah, walaupun kita bertahajud begitu hebat, walaupun kita membaca Al-Quran yang begitu hebat, kita akan termasuk dalam kategori ahli neraka. Kerana masalah akidah. Yang Rasulullah bagi misal kepada para sahabat tentang Khawarij. Apa yang dibagi misal? Kalau kamu nak bandingkan solat kamu dengan solat mereka, solat mereka lebih hebat. Kenapa? Sampai bengkak-bengkak kaki waktu bertahajud. Puasa kamu dengan puasa mereka sehingga tahap seperti puasa Nabi Daud. Dahsyat. Tetapi masalah akidah, manhaj akidah mereka batil. Lalu Rasulullah mengatakan Al-Quran mereka hanya sampai di tengkuk-tengkuk sahaja, ya. Dan mereka meninggalkan agama seperti mana busar panah itu dikeluarkan, tinggal begitu laju. Dan mereka itu juga disebutkan seperti kalbun min kilabin ahlin nar, anjing di antara anjing-anjing neraka. Nampak tak masalah akidah? Kita ni tengok Masya Allah kan, oh Ustaz Fadil pakai serban Yamani kan, oh dah kira Tok Syekh hebat. Ya, tengok janggut, tengok jubah, tengok itu, tengok ini. Kita banyak menghukumkan dari sudut zahir. Betul, dia sudut zahir tidak dinafikan. Tetapi qaul Imam Syafi'i itu diambil kira. Jangan kamu sangka orang yang berjalan di atas air ataupun terbang di atas udara itu karamah, yakni wali. Tetapi tengok akidah dia. Simple je. Orang yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, ini kelebihan dia. Dia boleh kenal, ya, akidah batil, akidah salah bila orang tu berbicara. Okey, dah nampak dah. Ya, berbicara, sikit je berbicara, kita dah boleh dapat kesan. Tuan-tuan dan perempuan, ini kelebihan. Dia bukan kasyaf. Tetapi, bak kata Imam Syafi'i, usul kita dah tahu, maka kita tahu siapa dia. Siapa dia. Tu pasal, misalan yang dikatakan cicit, mengaku cicit Nabi itu kan. Ya, dia muncul tu kita dah nampak ini bukan cara Nabi. Nampak tak? Kalau seorang yang mengaku dirinya cucu Nabi, cicit, dia akan memperkemaskan diri dia dengan cara yang mana Rasulullah sebutkan di dalam hadis-hadis. Tapi bila penampilan dia tu kita dah tengok ada kaedah-kaedah, ya. Yang mana kita tengok aja dah datang was-was tu. Ya, kan bawalah Tok Syekh harap macam mana pun bila dia datang bentuk macam itu, was-was. Dan kita tunggu apa yang dia bercakap. Ya. Tetapi yang menarik, kita tak dengar dia bercakap.
Kan? Orang duk kata tengok cara dia makan lah, apa lagi cara senyum, ialah pasal dia smart tu lah yang jadi ramai yang mengaku dia tu cicit Nabi. Ya. Tetapi kita tengok sampai siapa dia berkawan. Kan? Bila kita tengok dia berkawan, di situ kita kenal siapa dia. Ya, apabila Rasulullah mengatakan agama seseorang itu mengikut agama kawan dia. Jadi kalau kawan dia bermasalah, maka dia pun bermasalah. Siapa kawan dia? Yang dia duduk, ya, yang orang buat cerita apa? Yang kat Kelantan tu, yang buat kononnya ini tapak kaki Rasulullah, ini baju Rasulullah, kan dia guna surat palsu tu. Ya, diguna surat palsu daripada Museum Arab Saudi dan mereka menafikan berarti penipu. Jadi kalau orang tu dia berkawan penipu, maka dia akan terbabit dengan orang penipu. Dan akhirnya JAKIM keluarkan bahawa cicit ni scammer, penipu juga. Okey, settle. Saya bukan masalah apa. Dia ada satu benda ya yang Rasulullah memang kata, al-kadhibu alayya laysa ka kidhbin ala ahadin. Menipu atas nama aku tidak seperti menipu atas nama orang lain. Kalau tipu nama Ustaz Fadil tak kisah, kan? Bukan agama pun. Okey, tetapi sekarang menipu atas nama Rasulullah dia akan jadi agama. Dia jadi berbagai-bagai. Ya? Maksudnya apabila kita dah buka dalam kisah yang lalu, ya, seorang yang mengaku dirinya ustaz yang hebat ni, ya, dari satu tempat tu, dia menceritakan, dalam YouTube pun ada, dia berguru dengan seorang guru yang kononnya keturunan Nabi. Jadi dia nak dapatkan berkat pada keturunan Nabi ini, lalu dia kata apa? Bagikanlah aku apa yang boleh dibagikan. Lalu Tok Guru kata, buka mulut kamu, diludah dalam mulut dan ditelan. Tuan-tuan dan perempuan, nak kata apa ya? Saya nak kata kebingungan apa yang sedang berlaku yang diajarkan kepada masyarakat kita begitu. Ya, bukan kita menafikan kedudukan keturunan Rasulullah ataupun Rasulullah itu sendiri, tetapi dengan fitnah yang ada, penipuan atas nama Rasulullah terlalu banyak. Ya, sehingga dikatakan apa dia? Ini keturunan Rasulullah. Sampai ke muncak yang kita terbaca tu, ini keturunan kuda Rasulullah. Sampai kuda pun dikait dengan keturunan kuda Rasulullah. Kan sakit. Bayangkan kalau kena cicit scammer atas nama Rasulullah, berapa ramai orang yang nak minum air ludah dia. Pasal keturunan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Bukan kita menafikan, tetapi disebabkan terlampau banyak penipuan atas nama Rasulullah. Sedangkan hadis-hadis sahih, hadis-hadis palsu pun diguna oleh mereka tanpa merasa bersalah. Mereka kata apa salahnya dinisbahkan kepada Rasulullah benda baik, sedangkan mereka tidak tahu kedudukan Rasulullah. Tidak boleh disampaikan perkara-perkara yang tidak sahih. Na'udzubillah, jahatnya. Jahat sebenarnya. Ini pengkhianatan dalam agama yang masyarakat kita tak tahu. Mereka berselindung di balik jubah dan serban. Berselindung daripada bahasa-bahasa Arab ataupun ucapan-ucapan. Tetapi mereka menyeleweng, meninggalkan agama bak kata Rasulullah seperti busa panah meninggalkan busanya. Begitu dahsyat. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Ya, Allah pelihara kita daripada kesesatan itu. Apabila Allah mengatakan kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, mengisyaratkan perkara ini akan berlaku dan confirm berlaku dan bagi kita beriman. Ya, bukan sekadar ya aku percaya. Apakah persiapan kita untuk memastikan kita beriman dengan perkara ini? Tuan-tuan dan perempuan, perjalanan kita makin singkat sebenarnya. Kehidupan kita semakin singkat. Saya dapat tahu kan, waktu haji baru ni kan, baru 2-3 hari duduk sahabat kita meninggal kena, ya, langgar motor tu kan, jatuh motor daripada atas tu kan. Ya, terkejut, memang terkejut, terharu juga. Ya, subhanallah. Lelaki yang baik, ya. Nampak tak? Saya bicarakan ini, bila saya berbicara, ambil perhatian dalam bab yang begini. Kita rasa tak bersalah, ya, apabila kita langgar lampu isyarat. Kita langgar undang-undang jalan raya kadang-kadang. Tahu tak? Itu dia natijah dia. Di antara kesalahan yang berlaku apabila dia masuk jalan, orang yang bersalah ni masuk tak mengikut undang-undang jalan raya, menyebabkan kematian orang lain. Dan kita kena berhati-hati dalam bab ini. Undang-undang jalan raya selagi tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, ikut. Ya,
Kalau kita langgar, berlaku begitu, maka kita berdosa. Confirm berdosa. Kerana kita langgar peraturan jalan raya. Ya, subhanallah ya. Saya mendoakan dia di sana. Ya, memang terharu. Kita kenal sahabat-sahabat kita, Masya Allah, yang jenis senyap, tak banyak bercakap, senyum dia manis kan. Tiba-tiba terjadi begitu. Ala kulli hal, nak menceritakan bahawa dia dah pergi, dah bertemu dengan Allah. Ya, ada hikmahnya, dan kita sekarang ini akan bertemu dengan Allah. Maka persiapkan urusan kita dengan Allah. Baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ni, satu benda yang menarik, ya, setelah Allah menceritakan tentang apa yang orang kafir musyrikin ni duk perbahaskan, ya, mereka tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, seperti mana kadang-kadang kita pun tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu Allah ceritakan, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak? Tuan-tuan dan perempuan, kenapa tiba-tiba bab akhirat Allah masukkan bab ini? Tahu tak kita bagaimana dikaitkan dengan tauhid rububiyah? Allah nak menceritakan, aku mampu menjadikan dunia ni hancur, dan aku mampu untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Itu sifat aku, sifat rububiyah. Lalu dikatakan di sini, supaya buka minda kamu, lihat balik apa yang aku nak ceritakan, ya. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami telah menjadikan tanah ini, bumi ini dalam bentuk hamparan? Dia dalam bentuk hamparan, bukan sebagai biasa. Allah jadikan satu benda yang begitu unik di atas muka bumi dengan bentuk-bentuk yang special yang diberikan untuk kita ni, yang dikatakan khalifah di muka bumi. Bila dibicarakan hamparan, bentuk-bentuk yang menarik ialah dengan ada tarikan graviti. Kalau hamparan pun tak ada tarikan graviti, ya, kita tak boleh duduk. Tetapi nak menceritakan dengan adanya hamparan itu, dengan tarikan graviti, kita boleh stabil di atas muka bumi ini. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin orang dahulu tak faham benda ni, graviti. Tetapi kita ni kena faham elok-elok. Allah bagi nikmat kepada kita dengan adanya graviti ini. Tanpa kita sedari. Di satu hari nanti, graviti ini akan dihilangkan. Agak-agak kita lah, na'udzubillah, kita insya-Allah tidak ada di hari tersebut. Apabila Allah mengatakan di dalam surah Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari kami jadikan manusia itu berterbangan seperti mana rama-rama berterbangan. Tu dia. Pada hari manusia, graviti dah tak ada. Dia berterbangan di atas angkasa raya. Kenapa? Waktu itulah menunjukkan kebesaran Tuhan. Allah akan hancurkan bumi. Allah dah hancurkan bumi. Kalau ikut ayat tu, Allah dah hancurkan bumi. Ya, apabila dihancurkan, planet dengan planet berlaga dengan momentum yang begitu kuat, hancur. Manusia waktu itu berterbangan. Okey, kat mana graviti? Ya, tak ada dah graviti. Subhanallah. Ya, agak menarik dalam bab ini apabila Allah membicarakan supaya kita berfikir. Allah jadikan hamparan, katakan alhamdulillah. Itu pun dalam hamparan pun kita tak selesa kadang-kadang disebabkan sakit apa semua. Alhamdulillah lagi yang masih lagi kita hidup kerana ada ruang lagi untuk bertaubat. Sedangkan pada hari Allah hancurkan alam semesta, waktu dilagakan antara planet dengan planet, hancur menjadi debu dan manusia bertebaran seperti rama-rama yang bertebaran. Lalu apa berlaku? Dia tidak berhenti di situ. Yang kita dah belajar pada ayat-ayat yang lepas, surah Al-Insyiqaq. Langit, bintang, planet semua berlaga antara satu sama lain. Ya? Sedangkan bila planet berlaga dengan planet, bintang berlaga dengan bintang, kita berada di tengah-tengahnya. Manusia berada di tengah-tengahnya. Hancur. Hancur. Na'udzubillah. Ya, hancur. Tara kita berlaga dua-dua, tengah nak makan sama tu Allah, terantuk kan? Sakit. Ini kan pula dalam keadaan yang menghancurkan.
Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini dia. Allah ceritakan aku mampu ya menjadikan bumi dalam bentuk yang begitu hebat, dan kemudian Allah mengatakan wal jibala autada, dan kami jadikan bukit bakau itu sebagai pasak. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, bila kita membicarakan bukit dan bakau ini, kita tak boleh membicarakan persoalan ini seperti mana kita bicara barang-barang rumah kita ikut suka kita. Sedangkan bila kita membicarakan bukit bakau ini, kita kena lihat seperti yang disebutkan dalam surah Fussilat. Ya, cuba buka surah Fussilat, apa yang diceritakan oleh Allah. Surah Fussilat, surah yang ke-41. Okey. Sebentar. Okey. Ayat yang ke-10 kita lihat. Muka surat 477. Surah Fussilat, surah 41, juzuk 24. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya. Okey, kalimah tu kena ambil perhatian. Bumi, gunung ganang ini diberkati oleh Allah. Bila dikatakan berkat, maksudnya kedudukan dia special. Tak boleh nak usik sesuka hati. Kalau kita usik sesuka hati, dia akan menjadikan sistem bumi ini tidak stabil. Oleh kerana itu bila kita tarak bumi, kita saksikan apa berlaku lepas itu. Ya, ini di antara perkara yang kena ambil perhatian. Jadi Allah katakan wal jibala autada, langit, bumi pasak gunung ganang ini, ya, kedudukan yang diberkatkan itu perlu diambil kira supaya keadaan bumi kita ni stabil, dan Allah mampu melakukannya. Jadi ini di antara perkara yang menarik yang perlu kita lihat apabila orang kafir Quraisy mempertikaikan tentang kewujudan hari akhirat. Sebenarnya mereka mempertikaikan manusia hidup kembali. Lalu Allah katakan dalam ayat Al-Quran ini bahawa adakah kamu lihat bagaimana bumi diciptakan, ya, dan juga gunung ganang yang dipasakkan. Dengan arti kata lain, Allah mampu membuat apa yang dia kehendaki. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya pada hari ini mukadimah semenjak balik dari Mekah ni, ya, untuk kita memperhatikan kembali kedudukan ya iman kita kepada Allah dan hari akhirat, dan perlu dia pasakkan, ya, asakkan jiwa kita betul-betul dapat kemanisan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka jika ada keimanan itu, maka insya-Allah dia akan membimbing kita ke jalan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.